the roots of the problems, what we're having now, is basically what I can see is the oath in the parliament. When the oath now currently, whether it's taken by the ministers, judges, or the Yang Berhormat, they are not as what stipulated in the federal constitutions. Yeah, basically, what we need, okay, the type of oath is that at all times, okay, at all times they must act in good faith. One. Number two, at all times they must be trustworthy. Okay, and the last one is at all times there will be no mala fide when they are exercising their fiduciary duties for the sovereign states of Malaysia. Currently, what I can see that the oath they are taken is not actually in tandem with the federal constitutions. So when we have this, first, at all times, okay, be it the cabinets, be it the judges, or be it the parliamentarians, at all times they must act in good faith. At all times they must be trustworthy, and at all times there will be no mala fide while they're exercising their fiduciary duty for the foreign state of Malaysia, sovereign states. So in short, the system is there, but they turn it around. So by doing those, then may I make a suggestions that the satu, make it as part of an election manifesto, that once you're in power, you make sure the oath in the parliament will be as what stated just now. Thank you. Thank you, terima kasih. There is no rule of law now. Tidak ada pemerintahan mengikut undang-undang. Undang-undang sudah diketepikan, dan dia diketepikan oleh Perdana Menteri dengan sokongan daripada IGP. Apabila badan yang ditugas untuk menguasakan undang-undang, badan itu sendiri menolak undang-undang, maka kita dapatlah perkara yang ada sekarang. Sumpah mereka tidak ada makna sama sekali. Mereka tidak pegang kepada sumpah mereka. Mereka pegang kepada apa yang mereka dapat daripada Datuk Seri Najib, mungkin duit yang banyak, dan mereka takut kehilangan tempat mereka. Itu saja yang diutamakan oleh mereka. So kalau undang-undang itu cukup, the system is there, it has worked for 60 years. Tapi bila kita dapati seorang Perdana Menteri yang tidak menghiraukan undang-undang dan dia yang dibantu oleh pendakwa raya ataupun Attorney General dan juga polis, maka cara-cara pemerintahan sudah pun diketepikan dan diutamakan satu saja, iaitu mengekalkan kedudukan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Saya percaya kalau dia tidak jadi Perdana Menteri, dia akan dimasukkan dalam jail kerana dicuri duit, dan mungkin ada jenayah-jenayah yang lain yang dia lakukan. Kita sedar tentang oath, tentang sistem, tentang tanggungjawab wakil rakyat dan sebagainya, tetapi semua ini tidak berjalan. Melainkan kalau kita dapat overthrow the present regime, parti lawan dalam manifesto akan menyebutkan tentang apa yang akan digugurkan dan apa yang akan dikuatkuasakan. Saya dalam ucapan saya pembukaan parti, saya telah menyebutkan tentang kita akan kembali kepada sistem demokrasi dan pemerintahan mengikut undang-undang. Jadi inilah janji kita, dan juga kita berjanji akan melaksanakan program seperti menghapuskan GST dan sebagainya.
Terima kasih. Saudara yang seterusnya, Encik Abu Hassan. Assalamualaikum. It's not a question, it's a suggestion directed to Tun. First of all, thank you Tun for giving birth to our party, and thank you for the big event in Mulawati which we had in our decade. We are proud that we are living in a time where we are having a leader like you. And what I would like to say is, in the coming PRU 14, I sincerely hope, it's not a hope, it's already a prediction that we will have a big majority win. But what I suggest is, the win will only come and it will be making sense when Tun steps into the house as our Prime Minister once again. You can't deny us and say that you are not young enough to do that. You are still young enough for us. And what I will suggest is we need the doctor back again in the house for the recovery of Malaysia. Thank you. Thank you very much. I already born. No, I placed myself as a kind of chairman for the party so that I have some role to play. I will be there. I will be able to advise on any issue that they may ask me. But we can have another Prime Minister. But that Prime Minister now is not going to have the kind of power that Najib has. He will have to consult the cabinet, and the party will have a big say in whatever he does. He has to Will we have you as an advisor for the Prime Minister? Advisor for? The Prime Minister? Me? Yes. Yeah, I mean, as a chairman, I will be participating as an advisor. Thank you. Thank you. Okay, silakan Cik. Assalamualaikum Tun, saya Muhammad Nazrin bin Majid dari Johor. Saya ingin menyentuh pasal projek PCRL Pantai Kereta Api Laju Pantai Timur. Saya difahamkan pinjaman itu terlalu tinggi dan kita terpaksa membayar balik pinjaman itu dengan nilai mata wang yuan Cina. Dan sekiranya kerajaan kita gagal untuk membayar balik pinjaman itu, kerajaan kita juga akan dibicarakan di Beijing, China. Dan adakah kita boleh menang? Kita pinjam dengan negara China dan akan dibicarakan di negara China. Ini seperti kartun saya tengok tu. Dan kalau kita gagal juga, aset-aset dan hasil-hasil dalam negara kita mereka akan ambil. Saya difahamkan begitulah. Dan mampukah kita memberi kerajaan memberi subsidi yang tinggi ataupun teruskan subsidi jika kita terpaksa membeli balik barangan yang seperti minyak kepada mereka, mesti harga itu akan lebih tinggi. Dan saya tak nak tanya kepada Najib kerana dia selalu membohong. Dan saya bertanya itu pada hari ini sebab Tun Mahathir adalah Perdana Menteri selamanya bagi saya dan rakyat Malaysia. Ya, Najib rancang untuk mengadakan high speed train HSC. High speed train ini mahal. Kita tak ada duit. Kita tahu bahawa sekarang ini nak dapat ubat daripada hospital pun tak ada. Peruntukan kepada universiti potong 40%. Sampai tak boleh buat apa lagi. Duit tak ada. Tiba-tiba nak buat high speed train
daripada Singapura ke KL. Kebanyakan di Malaysia lah. Dan the cost is at least 50 million ringgit. Dia kita tak ada, dia kena hutang. Kereta api Pantai Timur pula, dia kata 55 billion ringgit. Sekali lagi duit tak ada, hutang. Hutang daripada negara China. Bila kita hutang, dia tentu ada condition. Dia ada syarat, iaitu segala kontrak diberi kepada negara China, syarikat China. Dan saya sudah pun lihat perjanjian yang dibuat oleh Najib dan negara China tentang East Coast punya trade, 55 bilion. Dalam situ dibuangkan 60 bilion. Dan duit ini akan dihutang daripada negara China. Dan duit ini pula akan diguna untuk membangunkan landasan ini oleh syarikat China. Bermakna duit yang kita pinjam ini kita bayar kepada syarikat China, duit itu kembali ke negara China. Kalaupun dia siap semua, kita kena bayar hutang pula. Jadi 2 kali bayar. Kita pinjam sekali, kita bayar 2 kali. Pasal nak kena bagi kontrak kepada syarikat China, nak beli kereta api di negara China. Bila kita bagi kontrak dan beli kereta api, duit tu pergi ke mana? Pergi ke negara China. Tapi hutang kita masih ada. Jadi kalau kita nak bayar hutang, kita jual tanah. Jual tanah baru boleh bayar hutang. Jadi sekali lagi duit itu pergi ke negara China. Jadi Najib membuat semua ini untuk mengikatkan kita dengan negara China. Kita, sistem kereta api kita akan dikuasai oleh syarikat-syarikat China. Mungkin bukan saja mereka akan membangun dengan pekerja mereka, dengan arkitek mereka, engineers mereka, tetapi mereka akan operate. Karena kita tak mampu nak operate. Benda ni bukan mudah. Jadi Najib is openly selling Malaysia to China. Dan kita diam diri. Bolehkah kita diam diri? This is what is happening. Selain daripada pelabuhan-pelabuhan ini cara Najib diikat diri dia dengan negara China sampai tak boleh bergerak. Jadi politik kita juga akan diikat dengan negara China. Kita dulu berkecuali, kita tidak ikat diri kita dengan mana-mana blok. Tapi sekarang ini Najib sudah ikat dirinya kepada blok China. Dan kalau China berperang dengan Amerika, maka kita terheret masuk. Terima kasih. Okey, seterusnya Cik. Boleh katakan nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Haji Abdul Samad. Yang pertama, saya mohon kepada pihak penaja Putrajaya, saya tunjukkan soalan daripada Cik Asno dulu. No, kalau boleh next time kita buat open cari padang. Saya cabar Cik Asno, biar orang Putrajaya pun pasal apa tuan, terima feedback daripada orang Putrajaya. Dia nak tengok live tuan ucap daripada pihak saudara ucap. Dia nak tengok live, bukan nak tengok daripada YouTube, daripada ni dia tak nak. Dia nak live. Ini keluhan sahabat-sahabat saya. Okey, yang kedua tu, dalam ucapan tu tadi, tuan ada mengatakan kita nak turunkan Najib sebelum PRU14. Boleh tuan terangkan dengan saya ataupun audiens yang ada ni macam mana cara ni? Kalau saudara-saudara boleh duduk di belakang, saya boleh duduk depan tu, cover, bukan belakang, depan. Saya sanggup kalau nak buat benda ni. Okay, terima kasih tu. Mungkin soalan pertama berkenaan dengan untuk Tuan Asno ni, Putrajaya saya tolong jawabkanlah. Jadi sebenarnya menjadi hasrat untuk kita bahagian penaja PPBN Putrajaya ni sebenarnya memang hendak buat satu program dekat tempat yang terbuka.
Dan kita telah berusaha mendapatkan permit polis, tapi gagallah setelah dinasihati. Dan kita sedia maklum, dewan-dewan awam sekitar Putrajaya ni pun di bawah kawalan perbadanan. Jadi perbadanan pun kita pun tahu kan pihak sebelah mana. Jadi sebelum menjelang PRU memang semua tempat-tempat macam tu tidak boleh melibatkan dengan kegiatan politik lah. Jadi kita memang menghadapi kesukaran untuk buat program secara terbuka kepada umum di kawasan Putrajaya ini kerana keadaan kita yang agak unik berbanding dekat sekitar KL lain semua. Jadi kita berterima kasih kepada pihak Tun Dr. Mahathir dan pihak Yayasan Kepimpinan Perdana kerana kalau nak ikutkan YKP dia tak buka pada waktu malam, tapi untuk demi Putrajaya, demi kita semua, demi PPBN. Ya, terima kasih tu. Jadi selepas ini insya-Allah bila kita dah ada satu bahagian yang secara rasmi dan mendekati PRU, mungkin kita akan usahakan untuk buat secara terbuka pula. Itu masalah bukan saja di sini, tapi di tempat-tempat lain pun macam itu juga. Umpamanya bila bersih nak buat tujuh perasaan di dataran Merdeka, mereka tidak dibenar. Sebaliknya mereka muncul di sana sini dan tiba-tiba kita dapati ramai orang berkumpul dan mereka bercakap. Jadi kalau semuanya pakai baju merah, nak keluar satu malam, nak pergi beli barang dulunya, tapi dia terserempak dengan pemimpin nak cakap, dia cakap lah. Okey, berkenaan dengan perkara yang kedua, bagaimana nak jatuhkan Najib sebelum pilihan raya, kalau boleh. Sekarang ini banyak kes-kes yang terdapat di Amerika Syarikat, di Singapura, di Switzerland dan juga di New Zealand. Jadi kes-kes ini saya harap akan mendedahkan jenayah yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Dalam kes yang dibawa oleh Department of Justice Amerika, dia telah sebut Malaysian Official 1. Malaysian Official 1 ini Laman Dalan telah menyatakan bahawa Malaysian Official 1 ialah Datuk Seri Najib. Kalau dia kata begitu, kita perlu tanya, kalau Datuk Seri Najib kenapa dia curi duit? Jadi kita kena secara terbuka membuat kenyataan apa jadi orang ini dia curi duit. Jadi kalau kita diam tak boleh. Tujuan kita mengadakan pertubuhan ini ialah supaya kita dapat mendedahkan kesalahan Najib sehingga seluruh negara akan mendesak supaya dianya meminta supaya Najib letak jawatan. Petang tadi saya berjumpa dengan bekas-bekas pegawai tinggi tentera dan mereka berpendapat bahawa mereka perlu kibar bendera bersatu ini daripada kereta mereka, pakai baju merah untuk menunjuk mereka menyokong Parti Bersatu, dan mereka mungkin akan menulis atas baju mereka, "We don't like Najib" or "Najib step down" or "LS Malaysian Official 1" or something like that. Kita pakai. Dia nak buat apa? Dia nak tangkap 1000 orang tak boleh. Kalau satu orang buat, masalah lah kawan tu. Tapi kita buat semua. Buat semua, saya ingat dia tak boleh buat apa. Ya, silakan. Okay, Assalamualaikum Tun. I'm coming to this kind of forum for 10 years. I've been meaning to ask quite. Boleh kenalkan. Okay, nama saya Muhammad Suhaimi bin Muhammad Arifin.
I think in the last 10 years or so, I've been coming to forums, where you are the key speaker, and I never had the chance to actually ask questions. And even tonight, I'm not sure whether I can ask you a good question or not. But the thing is, I have a feeling that for the next coming election, I think I'm not gonna fall, inshallah. I think that is not even a question anymore. It is almost a certainty. What I'd like to know from you, given your intellectual power and all that, what are the thoughts that you can share with us here? Kalau katakan Bersatu manage to take over the country leadership, what are your plans, especially in terms of economy punya area? What are your plans that things that you can do to improve the well-being of the citizens, stuff like that lah. Because over the years there are things that you have done during your time, some things work, something don't. Tapi which is normal lah kan, semua orang macam tu. Tapi katakan this time around, a party that you lead in control of the country, apa rancangan untuk ekonomi? Because as we all know, I think the Malays have been so hung up on the politics that we think politics is everything. But actually politics is an extension of economy. You control the economy, you get the politics by default. So, tolong share. Terima kasih. Actually, when I launched Parti Bersatu the other day on the 14th, I spelled out what we want to do. We want to go back to democracy, the rule of law. We want to get rid of GST and many other things were mentioned in that speech. We will also produce a manifesto to spell out what we want to do. But I just would like to say that when I became Prime Minister in 1981, I did not tell people I'm going to build up this country to become the Asian tiger. But it so happens that during my time, the country prospered and became very well known, very prosperous and all that. I think I still have some ideas lah. So, alhamdulillah. First thing first, menang dulu. Menang dulu. Saya ingin nambah sedikit lah. Bercakap soal ekonomi, dahulu kalau kita ingat zaman-zaman terakhir Tun sebagai Perdana Menteri ada diusulkan untuk kita kata mengolah biodiversity kita ke arah kata nak buat lembah bayu. Kalau tak salah saya dekat Dengkil projek itu sepatutnya lah. Jadi pada ketika itu kalau kita ingat kita banyak graduan kita dan orang kata apa yang masuk IPT banyak mengambil subjek biotech semua. Jadi kita tahu Malaysia ni Tuhan kurniakan hutan hujan yang tertua di dunia kalau tak salah saya. Dan kita banyak dari segi biodiversity, maksudnya kata sumber alam kita dari segi tumbuh-tumbuhan memang begitu banyak tapi tidak diolah dengan maksima. Jadi ini salah satu mungkin industri baru kita patut perkembangkan, ciptakan dan permantapkan, di mana benda ni bila datang zaman Pak Lah nampaknya dia tinggalkan. Walaupun dikatakan dia lebih pada pertanian, tapi bioteknologi tidak di-empowerkan, tidak diperkasakan. Jadi ini pun sepatutnya boleh membantu perkembangan ekonomi kita selain daripada industri yang elektronik apa semua tu. Okay, terima kasih. Lagi soalan? Siapa? Sila. Assalamualaikum Tun dan ahli Bugis. Sebelum saya kepada soalan saya nak terima kasih kepada Tun. Saya seorang rakyat yang bertuah merasa kepemimpinan Tun. Dan macam Tun cakap sebelum ni, dengan gaji 500 di bawah kepemimpinan Tun, saya boleh menyimpan dan saya boleh berbelanja. Tapi sekarang dengan gaji dekat 5 angka pun masih buat 2 kerja Tun. Okey, soalan saya lebih pada undang-undang.
Boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Ahmad Rizwan bin Muazzam daripada Shah Alam. Okey, soalan saya mengenai undang-undang iaitu seperti yang kita tahu, sedangkan Israel, Perdana Menteri dia ada rasuah, polis negara dia boleh panggil dan siasat selama 12 jam. Okey. Tapi kita di Malaysia, walaupun ada bukti dalam FP, dalam apa semua, masih lagi saya tak tahu apa nak cakap. Sedangkan polis kalau kita kecam, kalau kita buat kecaman dalam FP itu, padalah kerabat-kerabat contoh dia, kecam kat Kedah kena heret sampai Selangor, kecam kat Selangor kena heret sampai Kelantan. Tapi kat situ kita nampak kecekapan. Tapi bila kita sentuh pasal undang-undang pemimpin negara ni, walaupun dah terang lagi bersuluh, mengapa tiada tindakan yang kita nampak jelas? Sebab itulah bagi saya rakyat yang biasa ni, bila kami minum kedai kopi, kita dah tahu ada bukti, dah nampak, kenapa tak ada siasatan? So soalan saya, adakah bila katakanlah insya-Allah Parti Bersatu ni dapat memimpin negara, adakah perlu undang-undang ini di-revamp sepenuhnya tu? Terima kasih. Undang-undang kita boleh buat, tetapi kena ada enforcement. Enforcement ni ada agensi dia yang melaksanakan undang-undang ini, yang menguasakan undang-undang. Dan biasanya polis lah, dan badan-badan lain pun boleh juga enforce undang-undang yang berkenaan dengan jawatan-jawatan mereka. Yang jadi masalah sekarang bukan undang-undang. Undang-undang kita ni dah kita guna berapa lama dan negara kita maju, dan rakyat tidak gusar dan tidak merasa terancam. Mereka tahu kalau ada jenayah, report kepada polis, polis biasanya akan ambil tindakan. Dan kalaulah kita diberasah oleh sesiapa di jalan, maka polis akan ambil tindakan terhadap orang yang memberasah kita. Tapi hari ini yang jadi masalah ialah undang-undang tidak dikuatkuasakan oleh polis, badan yang ditugas untuk menguat kuasa undang-undang. Bahkan polis bukan saja tak menguat kuasa undang-undang, dianya menolak undang-undang dan melakukan jenayah. Polis buat jenayah. Umpamanya apabila Khairuddin buat laporan polis berkenaan dengan salah guna wang oleh Datuk Seri Najib, sepatutnya polis akan soal Najib seperti polis di Israel soal Netanyahu. Tapi di Malaysia tidak. Mereka menangkap memasuk dalam tahanan Khairuddin, menyoalnya dan bukan menyoal Najib, memasuk dia dalam tahanan, masuk dalam jail dan hadap dia kepada mahkamah atas tuduhan yang tidak ada kena-mengena dengan apa yang disebut, dilapor oleh Datuk Khairuddin di bawah Undang-Undang SOSMA. Undang SOSMA ini berkenaan dengan pengganas, tetapi Khairuddin bukan pengganas, tetapi mereka sengaja menggunakan undang-undang yang tak berkenaan kerana mereka mendapat sokongan daripada AG dan juga daripada IGP. Inilah masalah yang kita hadapi. Pokok pangkalnya ialah Najib. Dulu Perdana Menteri lain tak pernah buat macam ni. Datuk Abdullah pun tak guna polis untuk menekan orang. Tapi Datuk Seri Najib bukan saja menggunakan polis. Income Tax Department sekarang ni minta orang bayar cukai yang tak ada nasabah. Dah bayar dah cukai, suruh bayar lagi. Tak bayar, rampas pasport. Inilah yang dilakukan oleh Najib. Ini bukan pemerintahan lagi.
Ini kezaliman yang dilakukan oleh seorang kerana dia disokong oleh wakil rakyat dalam Dewan Rakyat. Kerana dia mempunyai majoriti, dia berkuasa, dia salah guna kuasa, tetapi dia masih disokong oleh majoriti dan wakil rakyat dalam Dewan Rakyat. Kalau kita boleh kurangkan sokongan kepada Datuk Seri Najib dengan mengadakan undi tidak percaya, maka dia akan lurus. Terima kasih. Saya nak tambah lagi, itu soalan yang bagus. Sebenarnya si Perdana Menteri ni dan IGP ni, dia orang dah lupa Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perlembagaan Persekutuan kita ada 4 cabang, kehakiman, parlimen, raja-raja dan eksekutif. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, raja-raja, kehakiman dengan parlimen semua bawa Perdana Menteri macam dia jadi agung. Itu sekarang ni memang kalau kita tak ikut Perlembagaan Persekutuan, macam mana kita orang nak boleh ikut undang-undang? So kita kena betulkan benda ni. So masa pun dah kata suntuk. Mungkin soalan terakhir saya bawakan daripada warga Putrajaya ni, antara soalan yang saya ingin bertanya Tun, ya, kerisauan kebanyakan warga Putrajaya, kita pun sedia maklum yang warga Putrajaya majoritinya adalah bumi putra. Jadi soalannya berkaitan sebenarnya dengan DAP. So berkenaan dengan DAP, how can you assure them that this parti ini kita boleh bekerjasama dan can work out something very good government in the future? DAP ini bukanlah kuat sangat, tapi kita demonize, dan masa kita dalam kita memberi gambaran DAP ini jahatlah, evil, dengan sehingga benci kepada DAP ini luar biasa. Gunanya dia terlalu kecinaan dan sebagainya. Tapi dia bukan macam itu. Dia bukan parti Cina, dia parti multiracial. Dan bila saya hadir dari satu perjumpaan parti DAP, saya terkejut. Bahasa yang digunakan dalam mesyuarat ialah bahasa kebangsaan, tidak dengan MCA. MCA guna bahasa Cina, tapi DAP guna bahasa kebangsaan kerana terdapat ramai juga ahli DAP yang bukan Cina. Dia guna bahasa kebangsaan dalam ucapan. Dia menyanyi lagu DAP juga dalam bahasa kebangsaan. Dan dia buat ikrar. Depan saya dia buat ikrar menyokong perlembagaan. Bermakna bahawa dia sokong monarki, iaitu keadaan raja-raja Melayu. Dia sokong bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi negara, dan dia sokong keistimewaan kedudukan orang Melayu, yang mana ini tidak pernah dinyatakan oleh MCA. Tapi kerana kita tidak demonize MCA dan kita berkawan, tapi MCA lebih, kalau nak kata kecinaan, MCA lebih Cina daripada DAP. Dan pemimpin-pemimpin DAP ada juga yang bukan Cina. Karpal Singh bukan Cina, orang Melayu pun ada yang menjadi pemimpin. Jadi kita bagi gambaran DAP ini begitu jahat, sehingga apabila saya ada bersama dengan DAP, habislah. Kononnya kata Datuk Seri Najib, kalau UMNO kalah, DAP menang, dia akan jadi Perdana Menteri. Tak mungkin. Kerana kalau DAP nak menang, dia kena dapat sokongan daripada parti-parti Melayu yang lain. Kalau parti Melayu yang lain ni nak ambil orang DAP jadi Perdana Menteri, lainlah. Tetapi mereka juga berminat untuk menjadi Perdana Menteri. Dan DAP ini is a minority party. Dia terang-terang kata kepada saya,
the Chinese are a minority in this country, dan DAP tidak pernah minta untuk jadi Perdana Menteri, tak pernah minta. Adalah dia minta jadi timbalan tu adalah, tapi as Prime Minister dia never ask. Yang kata dia nak jadi Prime Minister ni Datuk Seri Najib untuk menakut-nakutkan orang lain. Jadi kita kena buat perhitungan yang baik berkenaan dengan MCA dan DAP. Bagi saya MCA lebih kuat kecinaannya daripada DAP. DAP claim dia is a Malaysian party, tapi tak ramai orang bukan Cina yang menyertai DAP. Ini berlakulah di mana-mana saja. Okay, mungkin saya nak menambah sedikit. Kita pun kebanyakan generasi muda kita tu lupa sejarah bahawasanya Parti Gerakan dahulu pernah terlibat sebagai salah satu parti yang terlibat dalam tragedi 13 Mei 1969. Jadi apabila Barisan Nasional dibentuk, Parti Gerakan menyertai BN dan orang kata kepimpinan UMNO boleh orang kata mengendalikan keberadaan parti itu dalam BN secara harmoni. Jadi kalau kita selama ini, kalau ada penyokong-penyokong UMNO lah selama ini boleh menyokong BN, boleh menerima keberadaan gerakan dalam BN yang pernah terlibat dalam peristiwa 13 Mei. Jadi saya fikir kalau parti kita jadi dominan, parti PPBM jadi dominan dalam satu gabungan yang pembangkang, dan kita boleh orang kata mengendalikan satu parti yang disokong oleh majoriti kaum bukan Melayu. Jadi ia bukanlah orang kata satu yang mustahil, insya-Allah.